Nawaitu ta'alu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ittiwa wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya wani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Durrus Samin, sehinggalah berkata beliau dan adalah baginya beberapa sifat kamalat. Situ. Dan adalah baginya, bagi Allah, beberapa sifat kamalat yang tiada terhingga baginya pada jihad, tiada dapat dibilai pada nafsul amrinya. Pada nafsu amri, pada diri pekerjaan itu. Pada diri pekerjaan itu, yakni sifat Tuhan tidak terhingga banyaknya. Bukan tidak terhingga dari sudut kita tak mampu bila, bukan. Dia sendiri itu tidak terhingga tu. Bukan kata kesempurnaan Tuhan manusia tidak boleh mencapainya. Maknanya ada benda lain boleh capai, cuma manusia yang tak boleh mencapainya. Tak. Memang tidak tercapai. Beza. Pada nafsul amrinya, pada diri pekerjaan kesempurnaan Tuhan itu, tidak ada hingganya. Sama ada sifat yang wujudiyah ataupun sifat salbiyah. Sifat yang wujudiyah yakni sifat ma'ani. Kita mengaji sifat ma'ani hak wujud hanya 7 saja dah. Tetapi sebenarnya sifat wujudiyah bagi Tuhan tidak terhingga juga banyaknya secara umum. Tetapi hak wajib dipelajari hanyalah 7 sifat. Nah. Atau salbiyahnya, sifat salbiyah kita ngaji ada berapa? Ada 5 sifat salbiyah. Tetapi pada hakikatnya di nafsul amrinya sifat salbiyah juga tidak terhingga banyaknya. Selu-selu tak suruh bahas. Nak bahas bab wujudi dengan salbi ni takut panjang dulu. Kita faham hak tu dulu. Seperti firman Allah Ta'ala. Hak ni akidah secara umum bagi orang Islam. Yang kita percaya Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak ada hingganya. Sama ada sifat kesempurnaan wujudiyah ataupun sifat kesempurnaan itu bangsa salbiyah juga tidak tu. Dalam ayat Quran kata wala yuhituna bihi ilma, dan tiada dapat meliputi dengan dia akan ilmu. Ilmu manusia tidak dapat menguasai kehebatan Allah Ta'ala. Yakni ilmu makhluk tidak dapat menjangkau menguasai ilmu Tuhan. Sebab itulah ulama kata kenapa manusia tak boleh kenal Tuhan supaya Tuhan kenal diri dia sendiri. Apa maksud ma'rifatullah, kenal Tuhan? Adakah kenal Tuhan ni sebagaimana Tuhan kenal diri dia? Siapa kepada hakikat kun huzat Tuhan? Tak ada orang. Kerana apa?
Kerana kalulah ilmu seorang wali, seorang Nabi, hatta Nabi Muhammad pun, ilmu dia boleh faham Tuhan supaya Tuhan faham diri dia, maka syiriklah berlaku. Sama bisa ilmu makhluk dengan ilmu Tuhan, maka dapat memahami Tuhan dengan sebenar-benarnya. Hanya Tuhan saja yang tahu diri dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Subhanaka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Maha suci engkau, yakni aku yakin, aku iktikad akan kesucianmu daripada sifat ketidaksempurnaan, daripada sifat kekurangan. Maha sucimu, yakni tidak ada pada Allah, suci Allah daripada sifat kekurangan. Hai Tuhanku, tiada dapat aku hingga akan memuji atas kamu. Engkau Tuhan yang memuji atas dirimu. Aku tak mampu nak pujimu, kerana aku tak berapa kenal dirimu. Sebagaimana kamu memuji dirimu, yang kamu sendiri kenalah dirimu tu sendiri. Maka aku puji tahap orang jahil saja, berbanding dengan Tuhan puji sendiri-sendiri. Ini menunjukkan ilmu seseorang itu. Maka dia puji sekadar ilmu dia saja. Batu mata. Ambil batu mata, wak pergi kepada orang kapung. Orang kapung batu mata ni 15 riyal. Ambil pula, kita tanya orang tukar batu mata. Oh, dia kata kalau mata lagu ni orang jual 1,500 dah. Tengok. Penilaian ilmu lagu mana. Pergi cari pula seorang tu kolektor. Bahagian pengumpul batu mata. Oh, batu mata ni suhu ni ada kenangan, ada gapo dia suhu ni. Hamba rela bayar 15,000 hamba nak. Cuba tengok. Kenapa benda itu berlainan? Kerana ilmu seseorang mengenai sesuatu. Maka pujian dan nilai sesuatu itu menurut ilmu dia. Maka kita memuji Allah menurut ilmu kita. Sekadar mana sangat. Nabi Muhammad puji Allah Ta'ala menurut ilmu dia. Masya Allah dah. Nabi Muhammad dengan Allah Ta'ala sendiri puji diri dia. Nabi Muhammad kata, aku tak erti nak pujimu. Kalau banding denganmu, puji dirimu sendiri. Allah. Apa? Ilmu. Pengakuan ilmu tidak fahamnya Allah Ta'ala. Maka orang arif billah, orang yang kata arif billah kenal Tuhan, kenal menurut ilmu dia saja. Hingga kemuncak kepada ilmu dia saja, bukan kepada ilmu Allah Ta'ala. Situ maksud dia. Sebab itulah orang arif billah, dia tak ina orang. Pak mu tak kenal Tuhan lagi. Kalau kecek lagu tu orang bukan arif billah. Lepas tu dia setara arif billah. Orang arif billah lebih tinggi pada dia. Dia kata, jahil lagi, duk syirik lagi. Pulak ambo ingat ambo dah arif billah je. Orang arif billah yang tinggi lagi kata, duk syirik belakang-belakang lagi. Tak erti apa dengan Tuhan. Pas apa dia arif billah je. Sebab tu kalau orang kenal Allah Ta'ala, dia akan menganggap manusia tu ada habuan masing-masing. Maka ada orang boleh banyak, ada orang boleh sikit. Maka kesempurnaan Tuhan tidak terhingga. Ilmu untuk mengetahui Tuhan juga tidak terhingga. Sebab tu Nabi Muhammad sekarang bertambah darjat dia. Naik semacam darjat. Naik darjat. Kerana sentiasa bertambah pengetahuan dia mengenai Allah Ta'ala. Maka apabila dia naik satu darjat, dia rasa bawah tu macam dosa pula. Aku kecil lagu ni dengan Tuhan. Aku memuji Tuhan lagu ni. Maka Nabi Muhammad kata, aku istighfar pada setiap hari 100 kali. Ada riwayat kata 80 kali. Istighfar daripada dosa tak? Istighfar daripada makam rendah apabila naik kepada makam yang lebih tinggi. Lagu itulah. Kita, masa kita kecil dulu, kita duk marah ke mak kita lari, kita buat gini dia. Apabila kita besar, kita faham dah apa mak kita marah, kita terima kasih dah pula. Kita rasa bodoh lah tindak ke hamba dulu. Bapa lah tak dengar kata mak dulu. Dia. Bapa bertambahnya ilmu. Maka begitu jugalah Allah Ta'ala itu, semakin hari wali naik martabat dia semakin tinggi, semakin kenal.
Tapi lo ni kita tengok ada orang bertambah ilmu tapi semakin jauh dengan Tuhan. Semakin tak kenal Tuhan. Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa dia yang bertambah ilmu agama tapi tidak bertambah kenal petunjuk, tak bertambah petunjuk dia, nescaya tidak bertambahlah ia di sisi Allah kecuali bertambah jauh, bukan bertambah dekat, bertambah jauh. Ilmu semakin dibangga-banggakan. Belajar ilmu sebagaimana Imam Ghazali marah. Kita belajar ilmu dalam hadis kata, siapa dia yang belajar ilmu kerana nak membodohkan orang bodoh, nak kata orang ni bodoh, nak kata orang ni bodoh. Ada orang belajar kerana nak kata orang ni bodoh, orang ni ada. Orang ni tak erti, orang ni jahil. Ataupun orang yang belajar kerana nak berdebat dengan ulama. Apabila aku ada ilmu, aku nak berdebat dengan ulama. Kerana aku ni setara ulama. Awak ustaz tak? Saya bukan ustaz, saya guru pada ulama. Saya guru pada ustaz dipanggil ulama. Ulama dah dia. Ataupun tujuan kamu belajar supaya manusia selalu tumpu kepada kamu. Kamu jadi orang suhu kerana ilmumu. Maka Nabi kata adkhalahu naru. Adkhalahu Allahu nar. Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam api neraka. Sedangkan ilmu itu menjadi petunjuk, tetapi ada manusia itu kerana silap niat dia, maka kita tengoklah budaya di dalam YouTube, dalam gapo pun lagu tu lah. Budaya tidak menambah hidayah, budaya tak menambah ahli agama. Ngaji Mesir, pandai kita Arab, ngaji situ, ngaji Jordan, ngaji di Amerika, ikutlah ngaji mana-mana ngaji agama. Macam-macam ngaji, tetapi tidak bertambah di sisi Tuhan. Bertambah ke apa? Kita tengok bertambah semangat nak berdebat, bertambah gini, bertambah tak bertambah di sisi Tuhan. Itu payah tak ni. Jadi ilmu biar bertambah takwa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis ke hotel kita ni kan. Aling bab usuluddin. Jari orang boleh hotel Darussalam ni ngaji kat dalam internet kalau pondok ramah. Kalau dalam internet tu tahu ada rezeki habis ke hotel kita ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asaba abdan hamun au ghamun au hazanun faqala, yakni tiada mengenakan akan hamba itu duka cita atau keluh kesah atau huzun ni sedih, maka dibaca ke doa ini. Katanya Nabi, apabila seorang hamba itu terkena duka cita, rasa sedih, rasa serabut, rasa duka cita, rasa nak berjerit, rasa bergapo, rasa tekan, rasa sedih tiba-tiba ke, maka katanya Nabi baca doa ni. Doa apa? Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fi hukmika nafizun fi qadaika as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au sta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka antaj'ala Qur'anal azima rabi'a qalbi wa nura basari wa jilaa huzni wa zihaba hammi wa ghammi illa azhaballahu huznahu wa hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu farhan. Faqila ya Rasulullah afala tu'allimuha afala nata'allam muha.
Faqala sallallahu alaihi wasallam bal yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Melainkan baca doa tu. Apabila seorang tu baca doa tu ya siapa sekat niat doa dia. Awammi zihabi hammi wa ghammi sekat tu ya. Illa azhaballah tu bukan doa dia dah tu. Nah. Melainkan dihilangkan Allah duka citanya. Apabila baca doa tu, itu hilangkan duka cita dan diganti tempat dia dengan kesukaan. Maka sembuh orang ya Rasulullah. Tiadakah kami belajar akan dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya gia bagi orang yang mendengar akan dia bahawa belajar akan dia. Belajar doa ni. Doa ni kata apa? Ya Allah, sesungguhnya aku ni hamba-Mu dan anak kepada hamba-Mu, hamba lelaki-Mu, dan anak kepada hamba perempuan-Mu. Umbung-umbungku, ni umbung-umbung. Yakni tubuh aku. Semua yang ada di tubuh aku. Maka orang dulu sebut ni. Kita kalau sultan perintah ke satu benda, maka kata ambu junjung dengan batu jemala patik. Ni atas kepala. Berarti ambu akan usaha dengan seluruh tenaga ambu, tangan kaki tunai perintah ni. Maka nasihati ni, nasiah bahasa Arab panggil. Manusia ni kalau pegang di kepala habis kita dah lah. Kita pegang kepala dia. Maka katanya doa ni nasihati biadik. Ni segala umbung-umbungku. Maknanya seluruh diri aku itu di kekuasaanmu. Biadika ni maksud di tangan. Tapi tak kenalah Tuhan tak ada tangan. Sebab apa? Di kekuasaanmu. Madin fi hukmika. Hukum-hukummu berlalu ke atas diriku. Madin maknanya berlalu. Maknanya hukumnya semua hukum-hukummu berlaku di atas tubuhku. Nafizun fi qada'ika, lulus di bawah qadamu. Semua berlaku di bawah qadamu. Aku minta dengan semua nama yang engkau telah namakan dirimu. Ni. Kita tak tahu nama Tuhan. Ni nak ayat cerita, kita tak reti Tuhan. Jadi apa kaitan doa ni dengan tajuk perbahasan ni? Ni. Fokus dia di perkataan ni. Aku minta dengan semua nama-nama, satu-satu nama-nama, siap-siap satu nama yang kamu telah beri nama kepada dirimu. 99 tak. 99 tu hok sebut dalam hadis. Kalau tak sebut dalam hadis banyak lagi. Maka nama ni hok ni. Kul ismin huwa laka sammaitahu fi nafsik, dan apa dia? Ataupun nama itu aku minta dengan keberkatan nama yang kamu sendiri nama ke diri kamu. Bukan 99 banyak lagi. Ataupun nama itu kamu turunkan di dalam kitab kamu. Aku tak tahu. Dalam kitab-kitab hok dulu takut ada nama-nama. Ataupun nama itu kamu ajarkan kepada seorang manusia daripada makhluk. Seorang makhluk, seorang manusia, seseorang yang kamu ajar nama yang tidak ada di dalam hadis dalam gapo. Ikutlah Ismul Azam kau gapo dia ni. Ataupun nama yang kamu simpan, kamu sembunyikan di dalam ilmu ghaibmu. Tak tahu. Nama tu mu tak pernah beritahu kepada orang. Supaya kamu menjadikan Al-Quran yang sangat mulia itu Rabi'a qalbi. Rabi' ni musim bunga. Rabi' maknanya musim bunga. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu musim bunga bagiku. Maknanya benda yang sangat aku suka, sangat aku tentera. Musim bunga. Rabi' ni orang paling suka. Sebab tu Nabi Muhammad lahir pada Rabi'ul Awal. Sebab apa? Rabi' nama. Apa maksud Rabi'? Musim bunga. Musim paling comel. Sejuk tak, panas tak, tapi suasana Masya Allah pokok dunia, bumi menzahirkan keindahan dia. Dengan pemandangan yang sangat indah. Kalau pada pasir tak nampak lah. Rabi' pun lagu mana tak tahu. Tetapi kalau 4 musim, musim bunga ni paling comel, bunga habis. Tepi jalan tu orang tak tanam pun bunga, tumbuh bunga habis comel-comel.
Maka jadi ke Al-Quran itu robek hatiku. Nah, bukan robek hatiku lagu ke. Robek hatiku. Bukan robek. Robek. No, robek maknanya musim bunga pada hatiku. Dan cahaya kepada mata hatiku. Ataupun mataku. Nah, aku rasa sedap ya tengok Al-Quran. Rasa bercahaya ya. Rasa tak suka ya tengoklah orang lain. Wajila al-huzni dan penghilang kekala duka citaku. Dan penghilang, jila penghilang lah. Zihab menghilang juga kita sebut. Zihab sama, menghilang ke kedukaaku dan ghammi. Tu maksud doa dia. Maka adalah ayat dan hadis ini menunjukkan tiada kesudahan kamalat Allah Ta'ala. Dan tiada diberatkan kita oleh Allah Ta'ala melainkan dengan mengetahui barang yang diberi oleh syarak bagi kita. Patut kena tahu belaka kodok kesempurnaan Tuhan. Tidak wajib. Kerana menyebabkan Tuhan mengaruh, menyuruh suatu benda yang tak mampu dibuat manusia pula. Atas dalil, mau nak cari gua nak, kita atas dalil iaitu 20 sifat. Dan menggugur ke atas kita dengan kurnia taklif dengan barang yang tiada diberi ke bagi kita atasnya dalil iaitu yang lebih daripada 20 lagi akan datang sebutnya. Jadi hak 20 tu wajib kena mengaji sebab Tuhan awak sebut dalam Quran, sebut dalam hadis, dalil-dalil dia ada dah. Sebab tu orang kata engkar sifat 20 ni jadi kafir. Sebab apa? Sebab sifat 20 ni kita ambil daripada Quran, dalil dia, daripada hadis. Maka orang kata sifat 20 sesat, berarti Al-Quran yang kita buat hujah sifat 20 tu sesat ke mana? Maka sebab tu mulut tu jangan laju sangat. Nak marah Quran Syairah Maturidi pun jangan sampai kecek supaya orang jahil tak tahu apa. Sifat 20 ni semua hujah dia Al-Quran, hadis dan ijma' ulama'. Berarti kalau engkar tu kafir dah. Sifat pertama kita ngaji dalam sifat 20, Tuhan tu ada. Wak mari dalil ayat Quran, wak mari dalil hadis, tiba-tiba dia kata salah. Salah. Tuhan ada salah. Orang ni berat. Kadang-kadang mulut laju telajak sampai dia kata sifat 20 sesat. Sifat 20 salah. Sifat 20 gini. Tak ada apalah engkar. Engkar hok kita mengaji. Kerana sifat 20 semua ambil daripada Al-Quran, hadis, ijma' ulama. Tak ada lagi kita ambil daripada Bible. Daripada kitab Weda. Daripada kitab apa dia Sanskrit ke. Kitab Talmud ke. Kitab apa nama Rima ke. Apa dia hikayat karut-karut dak. Semua ambil pada Quran dan hadis. Sebab tu kalau nak jadi Wahabi sikit-sikit sudahlah. Jadi siapa perikat jadi Wahabi. Narak kau kape pun tak apa. Penting jadi Wahabi. Kerana Allah ni ramai orang jahil duk kecek mengenai agama. Dia tak pernah mengaji. Tak tahu potong kayu pun. Ada orang tu dia kata saya ngaji sifat 20. Lepas tu dia lawan sifat 20. Orang ni tak tahu. Berkali makan nyamuk masa mengaji berkali. Jadi tak faham perikat tu. Kita sebenarnya kalau tak faham, kita royak saya tak faham ngaji dulu. Tak apa, mengakulah kebodohan kita. Ni, tosir, tutup kebodohan kita, duk kata benda kita tak faham tu, kata benda tu salah. Tidak kau bertambah-tambah lagi bodoh. Pertama, nafsu amri dia tu bodoh dah. Diri pekerjaan dia tu bodoh dah. Kedua, tak mengaku bodoh tu kebodohan juga. Tak tahu dia tu tak tahu. Bodoh mengenai kebodohan dia. Patut mengerti, patut bijak mengenai kebodohan dia. Jadi kita tak sedap panik lah. Orang mengaji pondok pun tolak sifat 20. Sebab orang mengaji pondok pun tak faham juga. Pas kalau orang tak mengaji tiba-tiba faham. Mari ke atas langit mana. Saya mengaji pondok juga. Tiba-tiba lawan ahli sunnah wal jamaah. Tak tahu ni. Duduk saja pondok. Kita tahu dah muka pondok ni. Lagu mana manusia duduk pondok ni. Ada duduk saja. Pergi duduk 2 bulan duduk main derak dalam pondok gitu. Tak ada kitab boleh-boleh lawak suka gitu. Tak tahu kat mana. Tiba-tiba tulis dalam manakib dia. Ngaji 10 putih pondok. Tanya soalan bodoh tu.
Tak tahu apa mengenai ilmu pondok. Bapa nak suruh suhu apabila sebut manakib dia. Pondok ni. Pondok wali saja puruk. Tapi ilmu tok guru tak ngalis titik pun kepada dia. Boleh suhu dah lah. Orang ni Masya Allah ustaz ni pondok juga. Pondok ceterai dengar ilmu dia apa dia. Ilmu. Pondok duia. Pondok tunggu duia, pondok talipung. Sebab tu payah nak belajar ni. Kena belajar sungguh-sungguh. Kalau orang belajar sifat 20 dia reti, tak tahu. Ambo semenjak ambo ngaji ni tak jumpa lagi kesalahan sifat 20 ni. Tak tahulah semenjak ambo ngaji sikit ya. Orang lain ngaji banyak lagi jumpa tak tahulah ambo ngaji sikit benar ya. Tapi semenjak ambo ngaji ni ambo tak jumpa lagi kesilapan. Hok kata jadi kafir kau gapo sifat 20 ni sesak daripada Quran dan hadis, ambo tak jumpa lagi. Berkali ambo kurang baca ko, ambo ni tak reti apa ko. Tapi ambo ngaku semenjak ambo belajar ni tak jumpa lagi lah. Sebab tu ambo yakin ambo duk mengajar sifat 20 ni. Kalau benda ni sesak, ambo tak ajar dah, hok gapo ajar, dah lah kita sesak dah. Bagus tu. Yakni tiada wajib kita belajar supaya kita ketahui satu-satu dengan tafsir. Tak wajib kita tahu segala kesempurnaan Tuhan sosok. Mana boleh. Melainkan yang 20 sifat ini juga kerana ada dalam Quran, ada dalam hadis. Dan yang lebih daripadanya itu wajib kita ketahui. Lagi kita iktikad Allah Ta'ala yang mempunyai beberapa sifat kamalat tiada hingga dan tiada kesudahannya. Hak lain iktikad lagu tu saja. Iktikad kata Tuhan itu maha sempurna, kesempurnaan dia tiada batas. Bukan hamba tak faham Tuhan. Memang Tuhan selalu tidak terbatas kesempurnaan dia. Bukan hamba kerana kelemahan hamba tak boleh mencapai kehebatan Tuhan. Tak. Orang hebat setara mana pun tidak akan mencapai kepada kesempurnaan Tuhan. Nafsu amri panggil. Pada diri pekerjaan itu sendiri. Bukan kata keterbatasan ilmu kita. Bukan. Tetapi kerana kehebatan Tuhan memang tidak terhingga dah. Yang tiada patut bagi Tuhan kita itu mustahil ia. Dan kedua mustahil ia bersifat dengan dia. Sifat-sifat yang kelemahan. Maka adalah wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya atas jalan ijmal secara umum saja. Selain daripada 20 tahu secara umum. Apa maksud tahu secara umum? Tuhan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tiada terhingganya. Mustahil Tuhan bersifat dengan segala sifat kekurangan yang tidak ada hingganya. Tiada tafsir, tak wajib secara tafsir. Maka adalah yang 20 itu telah dihimpunkan ulama daripada Quran dan hadis. Quran dan hadis dan ijma' ulama. Dalam satu kitab tu nama Tahzib Syarah Mata Umubarahin Syekh Sa'id Abdul Latif Faudah. Siap dia awak mari 3, Quran, hadis dan ijma' ulama. Ijma' ulama ni engkar, ada ulama kata kufur, engkar ijma'. Ada kata tidak kufur. Maka dibilangkan pula wujud ghaira maujud seperti yang di wallahu a'lam. Jika suami rojok semula isteri yang telah diceraikan dalam tempoh iddah. Dalam tempoh iddah, maka ada hak isteri, suami nak rojok dengan isteri. Tetapi isteri itu enggan dirojok. Adakah keengganan isteri itu untuk dirojok menyebabkan talak jatuh kali kedua? Tak. Maka apabila suami rojok dalam iddah, maka suami isteri itu rela tak rela, tetaplah berlaku rojok tu. Kerana rojok bukan perkahwinan, dia hanya rojok sahaja. Apa maksud rojok?
mengembalikan hubungan perkahwinan. Kerana dalam masa iddah, suami tetap suami, isteri masih lagi hukum isteri. Dari sudut minta izin keluar rumah, dari sudut gini-gini. Cuma dalam waktu cerai, dalam waktu iddah, tak boleh nak setubuh dan mukaddimah dia saja. Tak boleh berkhulwat. Mana kalau tanggungjawab, tetap suami dan isteri. Nak keluar minta izin dia lagi. Sekalipun suami kita dalam cerai, dalam iddah kita lagi. Sebab tu kalau dia nak rojok kepada perkahwinan, tak perlu saksi, tak perlu gapo dia sendiri. Persetujuan isteri pun tak perlu kerana mengembalikan hubungan nikah, bukan akad nikah baru. Kalau dia enggan jadi cerai, dok cerai ni kan suami, apa jadi enggan cerai. Niat solat sendiri kalau tak sebut adaan sendiri sah ke tak? Tak apa, adaan qadaan tak sebut pun tak apa, tak ada masalah apa. Saja aku semaya fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Tak sebut adaan, tak apa, tak dos. Tak batal lah maknanya, tak batal. Apa beza ujian dan kafarah? Ujian dengan kafarah ni ulama tengok zahir lah. Kalau tengok orang pandai tengok semua jadi nikmat, jadi gapo. Maka setiap benda itu dipanggil subjektif. Menurut nilai seseorang. Apa saja berlaku atas muka bumi, maka menurut nilai orang. Kadang-kadang satu bala dilihat nikmat bagi seseorang. Kadang-kadang satu nikmat dilihat bala. Ambo ni sekat banyak petih jadi lupa Tuhan. Bala. Apa benda tu nampak nikmat. Kadang-kadang kita kena ujian miskin. Oh, aku miskin. Tapi kau rapat dengan Tuhan. Nikmat pula. Jadi benda-benda lagu ni subjektif. Sebab tu benda ni, 4 benda ni kita sebut dah, kita ngaji dah. Taat, maksiat. Bala dan nikmat itu menurut diri orang. Maka kadang-kadang dia jadi sebaliknya, kadang-kadang dia jadi betul-betul. Maka ujian dan kafarah ni kita tak boleh nak royak. Biasa ujian ni bagi orang yang kita nampak secara zahir ni orang baguslah. Orang baik. Maka Tuhan nak uji dia. Betul kodok dia baik sungguh kerana Allah. Misalnya dia mengajar, dia khidmat kepada agama, tiba-tiba tak ada orang like dia. Tak ada orang minat, 3 orang yang tengok. Tiba-tiba dia rasa fedak kerana tak ada orang tengok. Tu ujian tu. Betul kodok kita nak mengajar kerana Allah, ke kerana like, ke kerana gapo YouTube, ke gapo dia. Kalau kita mengajar kerana Allah, maka tidak ada kesal langsung pun. Hak penting kita dapat tunai apa yang Tuhan suruh. Maka ujian itu dipanggil. Kafarah pula biasa kepada orang berdosa. Misalnya dia ada buat silap gapo-gapo, maka Tuhan uji dia. Tuhan ambil harta dia, Tuhan ambil pangkat dia, tu sebagai kifarat. Kifarat kalau dia sabar, maka menjadi kifarat kepada dosa-dosa dia dulu. Tapi kalau dia buat tak sabar, berat sungguh. Jadi bala pula ke atas diri dia. Gitu saja. Sebab itulah kadang-kadang kita ni beri nama ujian dan kafarah ni kita beri. Kalau kok saing kita kena bala, kena gapo kita kata, Tuhan nak uji demo tu. Cutera musuh kita. Kita kata gapo? Ni kiparak ke demo? Kiparak pula benda tu dulu ya. Hak ni accident juga, tapi jumpa saing kita sebut ujian. Jumpa musuh kita kata kifarat. Berarti atas nilai kita sebenarnya. Macam mana nak taubat dari dosa bunuh orang yang tak bersalah sama ada sengaja atau tak sengaja. Dia gini, dia kita bunuh orang kak. Kalau betul-betul kak, kena kifarat lah. Kena kifarat, patut kena kisah lah. Kalau masalah bunuh orang ni, kena puasa 2 bulan. Bertaubat dengan Tuhan. Kalau benda tu kita nampak macam bahaya sangat, kalau kita beritahu kepada Tok Qadi ke apa, kita buat ibadat banyak, kita bayar di akhirat dengan ibadat tu. Sebab dia akan tuntut ibadat kita. Pada hari akhirat, kita buat salah dengan manusia, dia akan minta ibadat kita. Maka kita cadar dah. Ni untuk kesalahan demo dengan ambo buat ibadat. Misalnya ambo wakaf masjid seputih. Kiparat kepada dosa bunuh orang misalnya. Ikutlah. Bagaimana cara mengatasi penyakit waswah akidah ataupun waswah iman? Waswah akidah, waswah iman ini pertama minta doa.
Supaya Tuhan tetap ke iman kita. Amalan dia nak suruh tetap iman baca kuliah ayyuhal kafirun. Banyak ke baca kuliah ayyuhal kafirun. Paling kurang sekali sehari kuliah ayyuhal kafirun. Bila dekat dengan nak tidur ko. Kedua baca doa Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an a'lam. Ataupun Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Baca 3 kali pagi. Baca dekat nak tidur 3 kali. Nabi kata siapa dia baca doa ni, tidak ada syirik khafi, syirik jali dalam hati dia. Allahumma inni, ya Allah aku berlindung daripada kamu syirik-syirik hak kami tahu. Manakala hak syirik kami tidak tahu, kami minta maaf denganmu. Dia. Buat amal 2 tu. Lepas tu ngajilah dalam bab akidah. Jangan duk ngaji akidah Wahabi, Mujassimah. Akidah-akidah sesat ni sentiasalah datang ke samaran. Kerana dia tu batil bukan hak. Kalau akidah hak, semakin belajar, semakin kemas, semakin dalam. Apa hukum suka kumpul Al-Quran? Saya suka beli Al-Quran yang cantik-cantik. Tak apalah. Tak ada masalah ke apa dia lah. Koleksi ni, minat koleksi Quran. Tapi biar baca lah. Antara tradisi orang-orang belajar juga adalah setiap masuk Ramadan beli Quran baru. Quran tahun ni, masuk Quran tahun depan pula, muka duk baca dah setahun, beli Quran baru pula. Pitih kita wak beli benda molek. Kalau masuk bulan Maulid pula, beli sebeh. Sebeh setiap kali bulan Maulud. Tahun ni Maulud gapo dia sebeh ni. Tahun depan Maulud pula sebeh ni. Nak buat ngatik, nak buat selawat ni. Tak apalah hukum dia, tak ada masalah apa. Lepas tu hak lama-lama sedekah kat orang dah lah. Wi kat orang lah moleknya. Makmum perempuan wajib sebut amin secara kuat atau boleh sekadar dalam hati saja. Sebut mulut tapi perlahan. Jangan kuat kerana tubik suara amin. Kalau hak sedap tak apa. Hak tak sedap bimbangnya. Kejut bunyi suara. Lari lah bunyi. Bunyi. Nampak macam hatu lagu tu. Lari tu email. Jadi boleh sebut tapi perlahan. Kalau dalam hati tak boleh lah. Kena sebut amin ni mulut. Ni jangan buat tasawuf. Pondok slow juga. Waladhan. Tu email li. Amin. Tu email suara. Makmum. Pak tasawuf, duk tengok langit, duk gapo dia. Antara sunnah Nabi menyebut amin dengan kuat. Dari hadis kata sahabat sebut amin, dulu sahabat masjid dulu buat dengan pelepah taman. Kocok bunyi. Kuat tak kuat, yang jekuh lagu tu. Amin. Gitu. Sunat lagu tu. Tak batal dah. Baca lagu tu. Buat stay amin ni ada gitu. Tengok cicuk. Buat stay koya tasawuf. Tasawuf apa gila. Semaya apa lagu tu. Tak tahu sunnah Nabi ke apa dia. Jadi sebut derah. Tak suruh tasawuf lah. Koya tasawuf. Nama kira kata tepik derah-derah tak molek pula. Sunnah Nabi tepik lagu tu. Bukan buat style gila lah. Sebut amin. Derah gitu. Langit. Selok lah gitu. Buat sekodah gitu. Tapi derah. Sunat sebut lagu tu. Antara benda orang kafir paling takut. Salah satu daripada sahabat-sahabat, perbuatan sahabat orang kafir takut adalah ketika sebut amin. Bergetar orang kafir dengar sebut amin. Kita, cicuk suka. Kah. Tuan nampak tasawuf tu. Tasawuf ikut diri. Bukan ikut Nabi Muhammad. Tasawuf ke laut dia panggil. Tasawuf ke laut. Tengok. Assalamualaikum kehadapan ustaz yang dikasihi. Surat kau apa ni? Semoga sihat sentiasa. Saya nak tanya, dalam hati saya ingin belajar ilmu agama tetapi kena bekerja atas faktor ingin berkahwin. Takut mu ayah tak kasih kahwin. Kalau tak bekerja mohon pencerahan. Ni boleh tengok YouTube ni jola dah tu. Kita misalnya sibuk dengan kerja. Paling kurang lah ni Tuhan kelebihan Tuhan cipta manusia rekod satu benda boleh ngaji kalau tak mari pun. Dipanggil live ni. Kakak kau ni. Kau panggil kau dia TikTok kau gapo dia ni. Kita boleh ngaji. Bila-bila ada buat kerja kita pasal dengan alhamdulillah. Dulu kalau tak mari tak boleh ngaji dah.
Maka lah ni seolah-olah tak ada alasan dah dengan Tuhan. Saya tak sempat belajar, tak sempat mendengar ilmu agama kalau sibuk dengan belajar. Nah. Oh, saya tak ada handset pula. Pula. Banyak kerja selalu kalau ngaji agama tak ada handset lah, tak ada gaul. Moga lain boleh beli. Wan topa boleh beli. Nah, motor go ni boleh naik, go tu boleh naik, tiba-tiba handset bak ngajar tak boleh. Untuk cek dengan orang lain boleh. Ngarut dah tu. Nah. Jangan buat alasan lah. Jangan buat duduk dalam di persimpangan, dilema, di ambang wati. Tak boleh. Tak boleh persimpangan. Tak sebab persimpangan lagu ni. Kerja, ngaji. Tak sebab cakap kata macam tak boleh. Ablah kerja tak boleh ngaji. Dah. Tak ada dah ni. Benda lagu tu dah. Isu ponde, pengkik ke Mekah. Bagaimana dengan wuduk orang yang bersentuhan dengan mereka kerana tidak mengetahui bahawa mereka sebenarnya berlainan jantina dengan kita? Adakah wuduk jadi batal? Batal lah kalau kita tahu. Kalau kita tak tahu, tak batal. Tak tahu. Maka buat ibadat apabila tak tahu, tak ada hukum. Lepas tu boleh tanya ni, tahu ni. So, pergi sekali dengan kawan tu. Ada sebilik tak tahu. Pas lagu mana lah, hamba setuh ya Rabbi. Hamba ingat dia jatuh betul-betul. Sudah lah. Manusia lah ni. Setuh batal semaya. Kerana dia ni bukan khunsa. Pengkik kau pondan ni, kau gapo dia kau, dia orang lelaki betul. Aksesori start daripada tayar belakang sampai tayar depan, bumper kau, semua jatuh belakang. Tiba-tiba dia nak ubah jadi tino. Dia cocok kau. Kalau tino pula, semua tino belakang nak ubah jadi jatuh. Tetap hukum dia orang perempuan. Maka setu batal semaya lah. Kalau tak tahu nak kata guana, tak boleh nak ayat lah. Nunggu tak tahu. Demo setu kodok. Tak tahu setu kodok. Demo pergi tak Mekah? Tak pergi pun. Lepas tu demo jadi duk confuse gitu. Maknanya tak berlaku lah. Tak sudut tak tahu ke? Jangan duk koyak sama perikat lagu tu. Isu orang kita pula masuk. Supaya kita pergi umrah dengan dia. Dok pun. Tapi tak tahu jadi saya was-was di kepala ni. Setu ngoyak pun. Ngarut belakang dah tu. Boleh ke membaca surah Fatihah 2 kali jika tidak yakin bacaan pertama tadi adalah betul. Tetapi tidak diniatkan bacaan pertama tadi adalah rukun membatalkan bacaan yang pertama. Boleh baca Fatihah 2 kali, tak ada masalah apa. Kalau was-was. Was-was, kalau habis dah, ada kata tak boleh baca dah. Tak wajib baca dah. Tapi kalau was-was tengah, Maliki, Ihdina mula-mula Ar-Rahmanir Rahim sebut kodok. Was-was. Boleh baca start mula, tak ada masalah. Semalam ustaz kata boleh tidur sambil peluk Quran. Jika tidak bentuk merendahkannya. Tapi bila tidur akan terbatal wuduk. Jadi kita peluk Al-Quran tanpa wuduk, bagaimana hukum dia? Dia tidur tak khabar apa? Orang tidur. Ada hukum tak? Kerana akal dia tertutup dah. Maka tak ada hukum. Misalnya dia tidur. Bangun ambil pisau jak kawan tu. Mati guling. Lepas tu tidur pula. Biasa bangun pula. Bunuh orang punya. Tak dosa. Maka orang tidur kan nak kata gana. Cuma moleknya jangan buat lagu tu lah. Maknanya kalau tidur dekat nak jenera tu, ambil Quran letak lah. Gitu misalnya. Nak ambil berkat. Baca tak boleh. Macam malah. Pupuk kita lah. Malah sebeh pergi sebeh pada. Niat sebeh. Pandai. Padahal tu tak gerak pun. Selikor pun. Mana yang nak didahulukan? Yang sunat atau fardu ain? Mohon contoh buat solat-solat sunat dulu atau kita ngaji online. Faham sendiri dah deh. Fardu ain dengan sunat. Tentu dah. Sama ada fardu ain itu bentuk belajar. Benda sunat ni bentuk sembahyang. Tentu dah. Benda wajib mesti buat dulu sebelum daripada benda sunat. Memang tentu dah lagu mana. Ngaji sunat, lepas tu semaya fardu. Tentu kena semaya fardu dulu lah. Dia tak mungkin kata di semaya ke, kelebihan ke. Dia tak di kefarduan tu. Nak bertanya, perlukah kita nikah ikut adat? Sebab saya mu'allah, jadi saya tak tahu macam mana nak nikah. Boleh kita nak nikah cara adat kita, tradisi kita. Tak penting, tidak ada bertentangan dengan syarak. Tak ada istilah mendedahkan aurat. Tak ada istilah mempamerkan keindahan isteri di hadapan orang. Tak apa, nak berhias, nak bercantik, nak pakai gaun ke, nak pakai baju belah pahatah belakang ikutlah. Tapi dia dengan suami dia saja tengok. Orang lain tak boleh tengok. Terpulai pada dia. Dia nak pakai baju apa dah? Memek ke apa dah? Panggil dia. Ikan duyung ke, pakai baju rima lapa ke.
aku rimau soyok rabuk kau terpulang pada dia. Hak penting jangan ada istilah mendedah ke aurat di hadapan orang. Berhias tak ada masalah apa. Ikut adat tak ada masalah apa. Oh, janganlah saya muallah India. Lepas tu ikut adat saya lah. Keliling api. Rabang garang bawara rabang api. Tak boleh tu semua api dok tak boleh lah. Tapi pun nak pakai kain sari kau gapo dia hok maknanya tidak menjolok mata, okey tak ada masalah apa. Pakaian tradisi, pakaian Punjabi, pakaian gapo. Ni orang Malaysia, duduk ulu pueh pun. Nak nikah cara Hindustan. Pakai baju, Allah sedih kita tengok. Kalau supaya artis tak apa, ni tengok Allah. Comel baju pada tu. Jauh bumi langit, sia kita tengok. Tapi nak kata lagu mana, tak apalah pakai adat tapi asal jangan. Benda-benda haram ada campur benda haram. Mohon ijazah zikir Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Zikirlah, zikir di hati dah. Zikir di hati. Jangan sebut mulut, sebut di hati. Belajar lagu tu. Belajar hati kita menyebut nama Allah sekalipun mulut kita. Lama-lama dia akan bunyi sendiri. Kita duk buat apa? Bunyi dia dah. Berlatih situ. Zikir Allah tu di hati. Allahu Allah. Hidup tengah. Mati akhir. Allahu tu mula-mula hidup, orang kedua mati. Allahu Allah. Allahu Allah. Saya ijazah zikir Allahu Allah. Allahu Allah. Di hati. Saya baru memohon sebagai guru kafar, boleh ke nak mengajar silibus yang mengandungi bab akidah seperti sifat 20? Kerana sebelum ni saya tidak belajar secara terperinci. Ajar hok mudah-mudah, jangan perbahasa bab takluk, perbahasa bab jangan nak bahas bab sopo ngandalan ni lah. Arok jiring tu bi ailiu lah budak-budak tu. Belajar rengkah-rengkah je kat tak boleh sebut ujuk tu ada, je kat tak boleh nak jemuh. Berat nah cikgu kapal setara ni. Jadi hok mudah-mudah, tak usah buat dalil-dalil lah. Sebagai asasi saja. Hok penting murid-murid tu beriktikad Tuhan tu ada 20 sifat hok dia kena belajar. Hok banyak lagi kita tak wajib belajar kerana kesempurnaan Tuhan tidak terhingga. Ustaz berkaitan pengajian minggu lepas, macam mana jika kita merungut? Allah, kenapa aku tak dapat macam tu? Hukum kata lagu ni rasanya. Apa kita merungut dengan Tuhan? Merungut dengan manusia boleh kira lagi. Kalau merungut dengan Tuhan, tergamuk dia mungkin cakap gitu. Tak berani kalau hamba tak tahu dalam hati pun kita tak berani nak bunyi dengan Tuhan. Apatah lagi di mulut. Tuhan bapa, jangan. Kalau nak merungut dengan orang, bapa mu tak kerja, boleh kira lagi. Bapa mu tak boleh kira lagi manusia, kita nampak manusia lagi. Tapi kalau nampak Tuhan dah kecek dengan Tuhan, tapi kecek kenapa lagi? Tak berani, salah benar. Su'ul adab, jahat adab dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan, apabila komunikasi dengan Tuhan, sebut ya Allah, bapa tak boleh. Jangan tanya 5. Dalam ilmu hadap kata lima wakif. Kenapa? 5. Yang tarik ala Allah. Ni kritik Tuhan ni, perkataan lagu ni. Apa kritik Tuhan. Apa lagu ni? Kenapa? Tak boleh berlaku. Tu perkataan mengkritik Tuhan. Belajar hati kita jangan kritik Tuhan. Wak senyap sudah. Nak kritik orang tak apa boleh kira lagi. Tuhan wak senyap sudah. Tolong jelaskan hadis berbunyi barang siapa menceraikan antara napi dan isbak hukum dia kafir. Hadis sudah. Napi dengan isbak hukum dia kafir. Hadis kau ni. Tak tahu ambo hadis kau dok bunyi lagu ni. Menceraikan antara napi dan isbak hukumnya kafir. Gapo dia maksud dia syarah dia. Ambo tak tahu ni. Ada syarah dia kali ambo tak ingat dah. Nafi dan isbak ni hukum. Cuma benda ni hadis kau ambo tak tahu ni. Tak pernah dengar menceraikan nafi dan isbak. La ilaha illallah. Patu berti Muhammad Rasul. La ilaha berti tu Muhammad illallah. Apa zikir atau amalan terbaik untuk wanita? Sama kau dengan orang lelaki? Sama saja amalan bagi lelaki dan perempuan sama. Kecuali ada waktu-waktu tertentu wanita tak boleh nak buat. Macam semaya. Sama saja. Disunatkan duha, disunatkan tahajud semua lelaki perempuan. Cuma dia tak boleh buat. Cuma ada awak amalan-amalan, zikir-zikir
Tidak ada larangan laki dan perempuan. Tanya dia mari hik boleh berzikir la ilaha illallah, boleh selawat sallallahu alaihi wasallam, boleh istighfar, boleh tasbih, boleh hauqalah la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh baca macam-macam zikir tu bi ailiu, tak ada nak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ada amalan bagi orang uzur. Kalau tanya waktu semaya dia sebut subhanallah alhamdulillah berapa kali dia tak ingat dah apa. Ganti semaya hok dia tak boleh nak buat. Ganti semaya. So, ada riwayat kata ada dalam kitab sebut dia akan dapat pahala semaya tu. Dia tak boleh nak buat tapi dia zikir, ganti kepada pahala semaya. Adakah layanan kepada isteri termasuk nafkah batin? Ya, nafkah batin ini adalah nafkah bukan seksual saja. Nafkah batin ni nafkah perasaan dia. Mental dia kena jaga. Jangan tekan dia, jangan torture dia. Tapi hak besar sekali hak tu lah original ni. Tetapi kena jaga juga perasaan dia. Masuk daripada nafkah batin juga. Bak nafkah batin masya-Allah dia. Tapi kecek backing, sepak binding gapo dia. Tanya nafkah batin. Oh, jangan. Maka luluh kodok nafkah batin tak luluh lagi. Nafkah batin ni ulama kata masuk dengan perasaan, jaga perasaan ketenteraman dia juga. Biar rasa selesa dengan kita. Apakah perempuan yang pernah berzina dihukum janda atau anak dara? Hukum dia janda ataupun dipanggil sarjan. Sarjan. Maka orang yang berzina, orang yang pernah bersetubuh, sama ada bersetubuh secara halal, yakni berkahwin, ataupun bersetubuh secara haram, maka dia sudah dipanggil janda. Kerana pernah merasa jimuk. Manakala orang yang hilang darah dia, bukan kerana jimuk. Jatuh pohonnya ke. Jatuh atas basikal ke. Rok cocok misalnya. Hilang darah dia. Maka dia tetap dipanggil anak darah kerana hilang darah bukan dengan sebab setubuh. Hilang darah dengan sebab setubuh baru dipanggil janda, sama ada setubuh halal ataupun setubuh haram. Wallahu a'lam al-Fatihah.